Kalau ramai jemaah, kalau lebih lah semaya tu. Walaupun mungkin dia dikerjakan lewat sikit, tetapi kerana ramai orang tu, dia jadi afdal, lebih afdal. Ini tidak bergantung kepada awal waktu semata-mata. Kalau kita mengambil kira awal waktu pun ada kelebihan dah. Mana lebih semaya awal waktu dalam keadaan jemaah sikit dengan semaya lewat sikit tapi jemaah ramai. Hadis ini menunjukkan bahawa semaya lewat sikit tapi jemaah ramai lebih afdal. Lebih afdal. Lepas tu ulama-ulama lain kias pula lah. Kias dengan hak lain. Kias dengan hak lain. Mana kalau kita semaya lewat sikit, dalam keadaan jiwa kita, fikiran kita tenang, hak tu hak lebih afdal daripada kita semaya awal tapi kita dalam keadaan kalut. Hak tu kias. Kias dengan hak ni, ambil kira hak ni semua. Begitu juga pada waktu panas tadi, Nabi SAW apa dia pelewat? Sebab apabila panas sangat tidak khusyuk. Salah satu sifat orang mukmin, walladzina hum fi salatihim khashi'un, khusyuk dalam sembahyang. Nak dapat khusyuk tu macam-macam lah cara. Selesaikan kerja dulu, barulah buat. Dia ambil situ. Daripada situlah kiaslah. Kias. Untuk dapat khusyuk. Sebab apa Nabi SAW kalau makanan sudah dihidangkan, kamu makan dulu, takut tak khusyuk dah. Duk tengok ke makanan, duk terliur. Sebab tu dia suruh makan dulu. Begitulah juga yang lain-lain. Nabi SAW larang apabila seseorang itu bersembahyang wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan, dalam keadaan dia tertekan, tertekan dengan air kecil ataupun air besar, berasa nak buang air, jangan. Sebab apa? Nak suruh khusyuk lah. Tak khusyuk walaupun awal waktu. Jadi kelebihan ni tidak semata-mata kerana awal waktu. Banyak perkara lagi yang perlu diambil kira. Banyak perkara lagi yang perlu diambil kira. Ini semua kita dapat dalam hadis-hadis ni. Dan Nabi SAW bersembahyang subuh satu kali itu pada waktu ghalas. Waktu ghalas, waktu awal subuh. Waktu awal subuh. Yang dimasuk subuh, selalulah ketika tu. Selalu. Kira-kiranya masuk subuh tu orang bas, mana tukar bas tu lah. Kalau tidak tukar bas, ambil air semaya. Lepas ambil air semaya, semaya sunat subuh dulu. Lepas tu semaya subuh. Bukan maknanya semaya subuh ni pada waktu ghalas ni terus semaya subuh, tidak. Nabi SAW hampir-hampir tidak tinggal semaya sunat subuh. Hampir-hampir tidak tinggal. Sebab itulah dalam mazhab Imam Abu Hanifah, dia kata wajib semaya sunat subuh. Wajib. Bagi dia wajib semaya sunat subuh. Tak semaya dosa. Dosa seseorang itu tak semaya. Sunat subuh. Dan kalau dia pergi nak semaya tutup imam duduk semaya dah subuh, dia cekera kau dia dah lagi semaya sunat. Dia kena semaya sunat. Siapa setara tu kuat. Sebab apa? Banyak sangat hadis-hadis Nabi SAW yang menggalakkan sembahyang sunat subuh. Mana selepas tu sunat subuh tu ringkas sangat. Sunat subuh tu ringkas sangat sehingga disebutkan oleh Aisyah, semacam Nabi SAW tak baca surah, tak baca apa-apa, baca Fatihah saja. Tu sembahyang sunat subuh. Tidak panjang lah, ringkas sangat. Mana kalau baca surah pun baca surah-surah yang ringkas, surah-surah yang pendek. Sembahyang pada waktu ghalas. Kemudian pada kali yang lain bersembahyang pada waktu isfar, yakni waktu telah cerah tanah. Cerah tanah ni maknanya kita tengok cahaya ada orang. Apa? Cahaya ada orang. Itu waktu cerah tanah, tapi matahari tak keluar lagi. Itu waktu isfar. Jadi kemudian dia kata selepas tu Nabi SAW sembahyang dia hanya pada waktu ghalas saja sampai mati. Nabi SAW tidak lagi mengerjakan sembahyang subuh ni pada waktu isfar, yang pada waktu cerah tanah. Pada waktu cerah tanah dah lepas pada tu. Situ hari tu dia sembahyang pada waktu isfar. Hadis ini menunjukkan bahawa Nabi SAW dalam mengerjakan sembahyang subuh ni kebanyakannya dia sembahyang awal waktu. Bagi Imam Abu Hanifah dan orang yang sependapat dengan dia,
yang mengatakan semaya subuh ni molek pada waktu isfar. Molek pada waktu isfar. Dia nak apa hadis ni? Hadis ni, Nabi SAW tidak lagi kembali mengerjakannya pada waktu isfar. Yang diselepas itu, sekali itu. Dia nak apa hadis ni? Ni dia takwil lah, dengan beberapa takwilan. Di antaranya ni isfar sangat ni. Mana kira selepas pada habis semaya tu, ataupun isfar di ujung semaya, kira-kira dah satu rakaat je dalam waktu. Lepas pada tu naik matahari. Hak lagu tu dia tak ajar buat. Tetapi kadang setengah jam sebelum naik matahari tu, ataupun 20 minit, tu hak sama dia buat. Hak kebanyakannya hak tu. Dia faham lagu tu pula. Hak isfar ni, hak maksud tak ajar buat pula ni. Isfar hak dekat benar dengan habis waktu. Hak tu dia tak ajar buat. Lepas pada tu. Tetapi isfar sebelum pada tu, cerah tanah dah. Nampak dah sikit-sikit. Hak tu selalu dia buat pada masa tu. Sebab apa? Sebab Nabi SAW dalam riwayat yang lain dia sebut asfiru bil fajr fa innahu a'zamu lil ajr. Kamu kerjakanlah sembahyang subuh pada waktu isfar, cerah tanah, sebab pada masa tu lebih banyak mendatangkan pahala, lebih banyak pahala. Dia pegang dengan hak tu. Jadi sembahyang subuh pun tidak lebih afdal awal. Tidak lebih afdal awal bagi mereka. Hak lebih afdalnya pada waktu tu. Imam Tahawi dia nak cuba gabung kedua-dua. Hak ni sembahyang waktu galas, hak ni sembahyang pada waktu isfar, lagu mana cerita? Dia kata Nabi SAW start tu pada waktu galas, start sembahyang subuh tu. Memang dia awal tu. Lepas pada sembahyang sunat subuh dia awal waktu tu kat sembahyang. Tapi dah dia baca panjang. Habis tu pada waktu isfar. Kedua-dua masuk. Habis cerita kata dia. Kedua-dua masuk. Boleh pakai kedua, tak ada bala. Tak ada bala. Baca panjang, dan memang pun disunatkan sembahyang subuh ni baca panjang. Apabila baca panjang, takkanlah akan kekal dalam waktu galas itu. Sudah tentu masuk dalam waktu isfar. Itu kata dia, penyelesaian dia. Imam Tahawi selesaikan begitu. Tetapi Imam Abu Hanifah sendiri tidak. Bukan start pada waktu galas tu hak lebih afdal. Start tu pada waktu isfar juga. Dia duk kemah tu. Start tu pada waktu isfar juga. Apa yang orang kata je lagu tu? Dia kata di antara alasan lah, pada waktu isfar tu orang sudah agak terkumpul, lebih ramai. Sebab tadi, kaedah tadi, apabila lebih ramai ahli jemaah, lebih banyaklah pahala dia. Tapi kalau sembahyang awal, orang dah mengatuk, tidur lagi orang. Tak ramai. Sebab apa yang lebih banyak pahala dia? Sebab jemaah ramai. Aku tu, dia kata. Waktu isfar tu lebih afdal. Untuk khusyuk pun, apabila orang tu sudah tidur agak kuah dah, tidaklah dalam keadaan mengantuk, tentu dia dapat khusyuk. Waktu mana? Waktu isfar, bukan waktu galas. Waktu galas tu mengantuk sangat lagi. Tak khusyuk. Dua kali. Sebab tu kata lebih besar pahala tu. Lepas tu hadis ni kalau kita terima waktu isfar ni langsung, Nabi SAW tak buat dah lepas pada tu. Bukan makna akhir benar, tapi sebelum pada tu. Kalau dengan makna tu, kita tak boleh pakai hadis ni, kata dia. Sebab apa? Hadis ini mutafarrid perawi dia. Perawi dia siapa dia ni? Cuba kita tengok ni. Usamah bin Zaid Al-Laythi. Dia mutafarrid dalam meriwayatkan kaifiyat dan mentafsirkan tentang waktu ni. Dia mutafarrid. Sebab apa? Abu Daud sendiri komen. Dia kata qala Abu Daud. Abu Daud kata hadis ini telah diriwayatkan dari Zuhri. Tadi kan Usamah bin Zaid tu diriwayatkan dari Ibnu Syihab, yang Zuhri lah. Orang lain lagi Abu Daud kata meriwayatkan daripada Zuhri. Siapa dia? Iaitu Ma'mar, Malik Ibnu Uyainah, Syu'aib bin Abi Hamzah, Laith bin Abi Sa'ad dan lain-lain mereka. Tidak ada menyebut waktu Nabi SAW sembahyang. Tak ada sebut waktu Nabi SAW sembahyang. Pada waktu galas ke, pada waktu isfar ke, tak ada ni. Dan mereka tidak mentafsirkannya sebab tadilah tafsir ni. Ni sembahyang ni pada waktu ni, sifat waktu tu tak ada. Orang lain tak ada meriwayatkan begitu. Dia seorang. Sedangkan dia ni perawi yang dipertikaikan oleh ulama. Usamah bin Zaid Al-Laythi dipertikaikan oleh ulama. Ada ulama terima, ada ulama tak terima. Imam Bukhari dan Yahya bin Sa'id Al-Qattan kata dia dhaif. Sebab tu dia kata tak boleh. Kita tak boleh pakai hak dia walaupun ada.